Halo pelajar-pelajar, welcome back to my channel. So hari ini cikgu sangat happy lah kerana video cikgu ini ialah last video yang boleh guide kamu siapkan itu folio atau kerja khusus lah. Okay, so last one kita ada tiga bahagian nak buat. So one is belanja one and ikut dengan cadangan dan lastly ialah rumusan. Okay, so belanja one kan, soalan dia ada satu guidance kepada kamu. So you pergi tengok you punya soalan. Okay, so here dalam page di depan. Akhir dia ada satu guidance, so you mesti ada satu baki awal pada Ogos. Okay, then dia remind kamu rujuk baki akhir buku tunai. Jualan meningkat 10% dari bulan sebelumnya. Si belian meningkat 5% daripada bulan sebelumnya. Barang niaga dibeli ialah daripada pembekal. Tempoh kerja ialah 30 hari. So, anggaran penerimaan dan pembayaran lain berubah mengikut kadar yang bersesuaian berdasarkan rekod sedia ada. Okay, mungkin your school teacher ada beri satu guidance kepada kamu. Remember, all the thing ikut school teacher. Tapi you tak faham, you boleh tanya cikgu lah. So, cikgu sudah jadi itu soalan dalam saya punya page lah. So, cikgu hanya explain to you. Okay, first you nak tulis ayat-ayat ini dalam you punya project, okay, folio okay. So sini baki awal pada 1 Ogos, okay. So sorry, cikgu remind kamu sediakan satu belanjawan. So end ialah Oktober 31. So bulan Ogos, August, September, October. Okay, so how you find the baki awal? So you pergi tengok you punya PKK. You cari tunai dengan bank, these two price, you plus. Okay, cikgu punya 145715. So saya letak di BB lah. 145715. Okay, then you salin ayat sini. Jualan meningkat 10% daripada bulan sebelumnya. Okay, kerana dalam akaun perdagangan tak untung rugi kita ada satu jualan kan. So this one is Julai punya. Tapi sekarang kita nak cari August punya. So you guna jualan 145340, you cari you punya, and then you times 10% tambah. So jualan akan meningkat dan letak di penerimaan. Okay, cikgu punya sudah tambah 159874. Tambah 10% lagi dalam September and then juga Oktober. Kalau you ada decimal, remember decimal 5 lebih decimal 5 bunda. Kurang tambah bunda. Okay, macam matematik. Okay, so another one, belian meningkat daripada bulan sebelumnya. Barang niaga dibeli dari pembekal secara kredit. Tempoh kredit ialah 30 hari. Means what? I go and find the belian. So cikgu ambil belian bersih. Okay, cikgu punya. So saya letak di Julai. Cikgu ada 89230. Tapi question kata you punya belian actually diberi daripada pembekal. Means this price you akan letak nama akaun belum bayar. Dan bayar kepada mereka bulan Ogos. So kita sedia bulan Ogos punya belanjawan. So the first name cikgu tulis akaun belum bayar. So this price I terus letak di Ogos. Then setiap bulan tambah 5%, 5%. So you tambahlah 5%. So sini juga 5%. So 8 Ogos punya, bukan 8, Ogos punya you letak di September. September punya letak di Oktober. Ini 93 98377 lah. Okay? Itu decimal, you tengok baik-baik ya. Okay? So, belanja cikgu ambil yang logik punya. Setiap bulan cikgu ada bayar kepada cikgu punya belanja lah. So, you boleh tengok akaun berdagang dan rugi dalam belanja di sini. Yuran kewangan, I think banyak hanya first time lah. So, yuran kewangan saya tak ada jadi belanja. So, sewa, insurans, pengiklanan, gaji pekerja, kadar bayaran, you boleh ambil lah yang suitable punya. Tapi susun nilai lengkapan, remember, tak mau ambil kerana susun nilai tak boleh letak dalam belanjawan. Kerana susun nilai tak ada mempengaruhi tunai di tangan atau tunai di bank. Okay? So, saya hanya ambil this few lah.
So ansuran pinjaman semua orang sama 75. Bukan 625. So ikut dengan gaji pekerja setiap orang sama 3,000. Okay. So ikut dengan sewa. Sewa cikgu tulis you tengok school teacher ada tulis tak? Tak ada, kamu tulis tak? Okay, cikgu punya. So faedah pinjam ahli semua orang nak bayar 75, 75, 75. Okay. So cikgu fix lah satu kerana question ada kata mau berubahan lah. So saya ada ubah sikit lah. Kerana question ada satu pengiklanan, so saya fix saya punya pengiklanan setiap bulan tambah 5%. Mungkin saya nak jadi banyak orang mau tahu. Okay, so saya buat pengiklanan lebih banyak. Okay, so saya ada satu belanja pengiklanan. So original price ialah 8,000, saya times 5%, setiap bulan tambah. So saya times lah, tambah, tambah, tambah. So remember, tengok school teacher, kalau dia kata ada, then ikut. Kalau tak ada, tak perlu tulis. Okay? So, tak ada hasil. Okay? Yang lain, so you cari penerimaan, salin dalam jumlah penerimaan. So, you tambah pembayaran letak di sini. September punya letak di sini. Oktober punya letak di sini. Okay, letak pembayaran. So, lebihan kurangan how you find, you use penerimaan tolak pembayaran. Okay, if you ada Excel, I tunjuk how you find out. Okay, so you tekan ini B19. So you cari auto sum di sini. Okay, and then you press this B7 dulu, and then you letak minus, tolak. Okay, ini B18. Okay, dia akan cari price di sini. Then you copy this formula, paste in C19, B19. Very easy. Okay. So how you find baki HP? Guna itu Excel punya auto sum. So you tekan auto sum. So you tekan B3 kolom di sini and then plus B19. Okay, dia akan cari jumlah. Okay. So copy this one, put in here. Okay, copy this, put inside this. Okay. Tak boleh ya. So you boleh tulis one time again lah. Copy this formula, paste di sini, paste di sini. Okay, this one remember pindah ke baki BB 26590. Okay, this. And then tambah lebihan. So you sudah cari itu baki HP lah. Okay, so belanjawan kita sudah siap. Okay, teruskan cadangan. Okay, cadangan cikgu hanya beri saya punya reference, jangan salin, you nak tukar sikit-sikit. Okay, so cadangan jangka pendek means the way how you increase your jualan. Okay, how you increase your jualan. So cikgu punya, first saya meningkatkan promosi bagi pelanggan. Sebagai contoh, perniagaan saya akan memberi diskaun sekiranya pelanggan membeli barang yang banyak. Okay, that means you ada bagi promotion lah. So you boleh tulis lah. Okay, promotion pada 7 bulan 7 hari 7 8 okay 9 macam inilah. Okay, so another one I tulis meningkatkan kecepatan pengurusan stok. That means saya dapat mengurangkan risiko stok dengan sentiasa memerhati stok yang sedia ada. Always look your stock yang ada dalam kedai kamu. Sekiranya bilangan stok terlalu banyak stok, so saya akan mengadakan promosi yang lebih banyak. Sekiranya bilangan stok tidak cukup, saya akan memenuhi keperluan pelanggan, saya akan mengurangkan tempahan. Kerana dalam urus tenaga kita, dia kata ada satu tempahan kan. Okay, you boleh suggest lah, kurangkan tempahan bagi customer yang sedia ada. Atau bilangan terlalu kurang, okay, you nak tambahkan stok lah. Okay, so this one cikgu punya idea lah. You boleh kasih you punya pelanggan jadi member, and then you memberi pelanggan mengumpul marker, means collect the members point. Semasa beli satu helai ada berapa point kan. So mereka dapat menebus pakaian percuma atau mendapat diskaun. Sekiranya marker itu banyak lah. So cara ini dapat menggalakkan pelanggan membeli stok yang banyak. This one cikgu punya idea, okay? So cadangan jangka panjang means how you can maintain you punya jualan
dalam agreement. Okay? Cikgu punya suggestion. Okay? Sentiasa memerhati kualiti pakaian. Make sure you punya pakaian kualiti sangat best. Okay? Kalau kualiti baik, mungkin you akan menarik perhatian pelanggan lah. So, kalau company ada lebihan wang, boleh membuat pelaburan. Mungkin you boleh tulis membuka cawangan baru, okay, boleh menaikkan sales. Okay, you see the T Life in Malaysia, okay, banyak branch. So, mungkin branch yang semua branch boleh untung. So, itu sales naik lah. Okay, so, tadi saya ada satu idea. Okay, you can suggest kalau short term punya jangka pendek, buy one free one. I think itu coffee ya, dia sentiasa ada buy one free one atau 50%. You tulislah all the idea dalam marketing. Okay. So jangka panjang last one ialah saya akan bincang dengan pembekal supaya dapat memberi tempo yang panjang untuk menjelaskan hutang. Okay. So kalau saya lewat bayar saya punya hutang, so saya ada money di tangan saya, so saya boleh guna money itu, okay, beli store atau buka cawangan apalah. So logical punya. So you boleh suggest you punya idea, bagi school teacher tengok, kalau dia approve, okay, then you boleh salin dalam komputer. Okay. So the last one is rumusan. So rumusan you nak guna Form 4 punya bab 1, andaian prinsip dan parasan. Okay, so you see your school teacher nak berapa lah, cikgu hanya bagi 4 lah. So, tulislah satu pendahuluan sepanjang masa saya melaksanakan dan menyediakan kerja khusus. Saya mendapati beberapa andaian prinsip dan batasan dalam perikanan yang saya gunakan. Okay, first, prinsip cost. So, saya kata, bagi merekod nilai aset bukan semasa perniagaan, iaitu lengkapan. Kerana dalam urus niaga kita ada lengkapan. So, saya guna contoh ini. Dalam perniagaan, telah menggunakan prinsip cost. Prinsip cost mean you tak ada guna harga pasaran. So, sini tulislah menggunakan nilai amal yang sama semasa belian dilaksanakan. So, another one is entity perasingan. Kerana dalam urus niaga kita ada satu ambulan bawah. Kita jadi case ini sebagai contoh entity perasingan. So, tulislah perniagaan mematuhi prinsip entiti perasingan yang mana pemilik dan perniagaan adalah satu entiti yang berlainan. Perniagaan berikut pengambilan inventory dari pekongsi sebagai ambulan. You see, pengambilan inventory dari pekongsi. You boleh tulislah dari pekongsi A, okay, sebagai ambulan yang akan mengurangkan nilai modal. Okay, so ikut dengan wang sebagai ukuran. So, sini tulis, dalam merekod semua urus niaga dan semasa menjalankan urus niaga, perniagaan menggunakan nilai wang ringgit Malaysia. All money in our urus niaga is right in RM. So, last one is tempo perikanan. So, tempo perikanan means ialah 12 bulan mulai Julai 1, 2023 hingga Jun 30, 2024. Okay, so you boleh tulis andaian prinsip dan batasan yang lain. Mungkin you boleh tulis pengiktirafan hasil dan belanja yang terlibat belanja prabayar hasil belum terperoleh. Okay, I think you boleh tulis ketekalan guna cara yang sama. That means dalam lengkapan kita ada guna kaedah garis lurus. Okay, jangan saling bulat-bulat. You boleh tukar sikit-sikit sendirilah. Cikgu hanya bagi satu reference saja. Okay? So, video cikgu sampai sini. So, very thank you if you follow every step, okay, in my video until here. Kalau you punya kawan belum mula lagi, you boleh panggil dia tengok saya punya video. You boleh ajar dia kerana folio kamu ada markah dalam SPM. So, remember buatlah. Kerana tahun ini punya dah susah punya. Okay? So if you follow me until here, you can leave a comment to me lah. Okay? So very thank you for your support. Okay? Bye-bye.